Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga Anda semua terhibur. Apa kabar para pendengar Malam Mistik? Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada Zizi Deha Azizi. Kisah yang bertajuk Misteri Mak Bidan. Sempena Hari Raya Aidiladha yang baru saja berlalu, ingin aku kongsikan satu kisah ketika aku kanak-kanak dulu. Peristiwa berlaku ketika aku berumur 9 tahun. Selepas solat sunat Hari Raya, aku dan kawan-kawan tidak terus pulang. Kami berkumpul di belakang masjid kerana mahu menyaksikan acara korban. Ini adalah pengalaman kedua aku. Selama ni, ibu melarang kerana katanya aku lemah semangat. Kali pertama ketika aku tadika, lepas tengok lembu kena sembelih, aku demam. Aku terkejut dengan lembu mendengus dan mengelupur dengan teruk selepas disembelih. Ketika tu, aku berada dalam jarak yang hampir dengan lembu tersebut dan aku bertentang mata dengannya. Namun, bukan itu yang ingin aku ceritakan. Ia mengenai kejadian yang agak menakutkan bagiku. Ia berlaku ketika aku dan kawan-kawan dalam perjalanan pulang dari masjid. Setelah selesai melihat lembu disembelih, aku meminta izin dengan ayah pulang berjalan kaki dengan kawan-kawan. Ketika tu, aku bersama Ica, Malik, Iwan dan Nisa menyusuri jalan belakang atau jalan kampung, bukannya menggunakan jalan utama untuk pulang ke rumah. Jalan belakang lebih seronok kerana boleh melalui tali air, kebun-kebun dan boleh menangkap pepatung atau rama-rama. Biasalah budak-budak kan? Suasana senyap dan sunyi serta redup sekali kerana banyak pokok-pokok besar di tepi parit yang kami lalui. Tidak kelihatan sesiapa pun di sepanjang perjalanan kami kerana mungkin masing-masing sedang merayakan Hari Raya Aidiladha. Salah seorang kawanku, Malik namanya, mengajak kami menggunakan jalan pintas untuk pulang ke rumah. Rumah kami berdekatan di antara satu sama lain. Namun, kami menolak kerana ibu bapa kami melarang mendekati kawasan tersebut. Jalan pintas tersebut perlu melalui satu kawasan lapang yang terbiar dan terdapat sebuah rumah di situ. Ia didiami oleh seorang bidan. Bukan saja dengar namanya saja kami gerun, malah wajahnya pun kami tak berani pandang. Alasan ibu bapa kami, bidan tersebut tidak begitu gemar sesiapa pun melalui kawasan rumahnya. Dia juga tidak sukakan budak-budak. Dia beranggapan orang kampung suka menyibuk perihal dirinya. Dia sendiri pun tidak suka bergaul dengan orang kampung. Namun, apa yang pernah sampai ke telingaku, dia meminggirkan dirinya kerana bimbang aktiviti haramnya diketahui. Dia dikatakan melakukan pengguguran haram di rumahnya. Bayi-bayi tersebut ditanam di bawah rumahnya. Sebab itulah malam-malam akan kedengaran tangisan bayi di kawasan rumahnya. Keadaan akan menjadi lebih seram jika hujan gerimis ketika senja. Namun,
Tidak aku pasti sejauh mana kebenarannya. Kami juga dimomokkan dia ada membela hantu. Jika mendekati rumahnya pada waktu senja, hantunya akan mengejar kami sampai ke rumah. Jika nasib tidak baik, kami akan ditangkap dan tidak akan berpeluang bertemu lagi dengan keluarga. Takut betul kami dengar cerita-cerita macam tu. Namun, bagiku itu adalah untuk menakutkan kanak-kanak supaya pulang ke rumah sebelum senja. Kalau dilihat, rumahnya dari jauh pun sudah nampak suram. Rumahnya dikelilingi pokok keladi yang bersaiz besar dan agak tinggi. Pokok pandan juga besar-besar daunnya. Berulang kali Malik memujuk kami dengan alasan dia sudah lapar sangat. Aku lapar gila lah kan? Jomlah kita ikut jalan sini. Jalan belakang ni. Aku tak tahan ni, aku lapar ni. Jika tidak menggunakan jalan pintas tersebut, dia bimbang dia pengsan kerana kelaparan yang teruk. Jika dia pengsan, pastilah kami semua ni dimarahi ibunya dan tidak dibenarkan bermain dengannya lagi. Akhirnya kami bersetuju juga bila mengenangkan ibu Malik yang garang tu. Kecut perut kami. Kami mengingatkan diri masing-masing jangan mengeluarkan sebarang bunyi apabila melintas kawasan rumah bidan tersebut. Kami juga diingatkan jangan sekali-kali memandang rumahnya apabila melewati rumahnya. Sesiapa yang didapati memandang ke rumahnya, rumah bidan tersebutlah akan ditangkap hantu belaan bidan tersebut. Dalam kumpulan kami, aku berada di belakang sekali. Rasa ingin tahu yang berlebihan menyebabkan aku meninjau-ninjau rumahnya. Aku lihat pintu rumahnya terbuka luas. Di dalam rumahnya, aku tidak nampak apa-apa kerana gelap gelita sekali. Mungkin kerana bidan tersebut tidak membuka jendela rumahnya. Yelah, kan dia tak suka orang tengok rumah dia. Hampir aku percaya dengan cerita-cerita yang ku dengar selama ni. Semakin dekat dengan rumahnya, aku terdengar bunyi plastik diramas. Namun aku tidak nampak apa-apa. Nak tengok sangat kan? Tiba-tiba tercengul bidan di sebalik pokok keladi. Matanya merah, rambutnya mengorbang dan ada daging mentah dengan air liur atau daging mungkin berjejeran dari mulutnya. Kawan-kawanku memacut lari meninggalkan aku. Aku tidak pasti mereka nampak atau tidak apa yang aku saksikan. Semasa aku berlari meninggalkan kawasan rumah bidan, aku terdengar bunyi menderam. Aku rasa seolah-olah dikejar. Bunyi seperti orang berlari di belakangku. Itulah saat paling cemas dalam hidupku. Sudahlah terpaksa berlari. Kena panjat kawasan yang agak berbukit pula tu. Padan muka degil sangat. Malik yang kebuluh tu pun berdesuk laju larinya. Tercungap-cungap nafas kami dibuatnya setelah sampai ke jalan besar. Malam tu, badan aku panas dan meracau-racau dalam tidur. Beberapa hari juga aku demam. Entah air apa atuk aku bagi mandi, barulah terasa segar dan sihat kembali tubuhku. Alhamdulillah. Namun, aku ni tak serik.
Beberapa kali juga aku sengaja melalui kawasan rumah bidan tersebut. Masa tu, kecoh. Orang kampung nampak penanggal masuk ke dalam rumahnya. Jadi, aku mahukan kepastian sama ada mak bidan adalah penanggal atau penanggal itu adalah belaannya. Sekian daripada Zizi Deha Azizi. Terima kasih Brother Fai. Terima kasih kepada anda yang mendengar kisah ini. Peace, no war.